tanya dia, apa kena mengenal harga roti dengan aku? Marah kepada syarikat roti lah. Ada bahagian UMNO yang bila harga barang mudah yang macam roti ni naik. Saya tahu sebab apa harga roti naik. Jangan marah kat Gardenia, Massimo semua. Ada sebab harga roti naik. Sebab kita kena import gandum. Kita ada tanam gandum ni. Orang Kuala Pilah ada. Orang Kuala Pilah ada gandum kat Kuala Pilah. Mana ada gandum kat Malaysia ni? Gandum, tepung, kita kena import, kan? Apa masalah bila kita mengimport sekarang? Mata wang ringgit jatuh dengan teruk. Hari Jumaat lepas, yang ialah ini hari Sabtu, hari Ahad, pasaran tak buka. Jadi dia berhenti dekat hari Jumaat tu. Sekarang berapa ringgit kepada berapa dolar? $1 saudari-saudari, RM4.77. Dan kita tahu kalau tengok, baca segala-galanya, tengok di dunia, tengok di Malaysia, ekonomi ni nampak makin teruk dan makin teruk, dan unjuran mata wang ringgit ini tidak akan mengukuh. Dia akan makin lemah. Sekarang orang mula bercakap mata wang ringgit boleh jatuh kepada RM4.70 $1 menjelang akhir tahun ini. Apa makna bila mata wang ringgit ini jatuh dan jatuh? Maksudnya kalau dulu sebab harga tepung bila diimport itu dalam dolar. Kalau dulu kalau beli 1 kilo 100 kilo lah katakan 1 tan tepung kita import, kalau dulu kos dia $100, baru RM430. Sekarang ini dia akan jadi RM470. Dah naik RM40. RM40 harga tepung naik, pembuat roti tu maksudnya kenaikan kos dia sebanyak 10%. 10% dalam keadaan semua yang lain tak berubah, kecuali mata wang kita makin rendah, makin rendah, makin rendah. Saya tahulah sebab saya, company saya ada khidmat dan klien dan juga pengguna di Singapura. Kami pun kena macam tu juga. Bila kami bayar, sebab semua kena bayar dalam dolar, walaupun perolehan itu tak berubah, khidmat itu tak berubah, tapi kos kami makin naik tiap bulan dan tiap bulan sebab mata wang kita makin rendah dan makin rendah. Tanya Najib, tak boleh tanya Najib dah lah. Najib dah tak ada. Tanya UMNO, tanya semua ni, dia kata ini semua sebab semua yang berlaku dalam dunia tak ada kena-mengena dengan kami. Kepala otak betul, yang kamu jadi menteri tu buat apa? Kalau semua soal ekonomi, mata wang, kenaikan harga barang ni tak ada kena-mengena dengan menteri-menteri, dengan menteri kewangan, dengan Perdana Menteri. Bagi kucing aku je lah jadi Perdana Menteri. Sama je. Paling kurang kucing saya gaji tak ratus-ratus ribu. Boleh jimat duit. Sudah tentu mata wang itu ada kena-mengena dengan bagaimana kerajaan takbir ekonomi. Mata wang jatuh sebab apa? Mata wang jatuh sebab orang buat keluar duit. Mata wang naik sebab orang buat masuk duit. Bila orang buat masuk duit ke Malaysia, dia nak berniaga di Malaysia, dia beli barang Malaysia, maka dia kena tukar daripada dolar kepada ringgit. Bila dia tukar kepada dolar kepada ringgit, permintaan terhadap ringgit akan naik. Bila permintaan naik, mata wang naik lah. Bila mata wang jatuh, maksudnya orang buat keluar duit daripada Malaysia. Yang kaya punggah duit keluar. Yang nak beli barang Malaysia tak berminat lagi. Yang melabur tak masuk. Siapa yang mengawal soal prestasi ekonomi untuk pastikan orang masuk melabur di Malaysia? Supaya jangan orang-orang kaya punggah keluar duit keluar negara. Siapa orang kaya-kaya yang buat keluar duit keluar negara ni saya tahu. Perdana Menterinya UMNO. Menteri Kewangan UMNO, Menteri Kanan UMNO. Tapi UMNO dalam perhimpunan mereka tak sentuh langsung soal ini. Tak ada rancangan langsung soal ini.
tak bentang kepada rakyat, apa dia nak buat? Yang dia menangis, yang dia emosi, yang dia ratib ialah Allah kesiannya lah Najib. Lawan, tetap lawan. Lain kali bagi dia orang PKR, masuk PKR. Saya nak sebut kepada kawan-kawan UMNO lah yang menonton. Ramai menonton ni. UMNO ramai menonton. Tiap-tiap kali saya ucap, jangan bersedih. Najib tidak akan kesunyian. Sebab lepas ni tak pernah berlaku. Ada pimpinan masuk tu, dia boleh pilih teman mana nak duduk kat sebelah. Sel sebelah kanan, sel sebelah kiri. Sebab ramai calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional ni yang boleh isi sel kanan, sel kiri Najib. Yang paling lawak dan nakal saya dapat pagi ni, orang ni terpelajar betul lah, CEO dia hantar. Saya ada lah masih lagi kawan-kawan CEO yang GLC semua ni. Dia hantar saya satu WhatsApp gambar amaran dan peringatan Rosmah kepada Najib dalam penjara. Dulu Rosmah bagi peringatan macam mana nak jadi Perdana Menteri. Sekarang Rosmah bagi peringatan duduk penjara, macam mana nak duduk penjara Najib. Rosmah kalau ikut lawak yang orang buat hantar tu kata, Najib, kamu dalam penjara jangan cuba-cuba cari perempuan lain, kalau tidak aku masuk duduk sekali dengan kau. Saya gitu UMNO Barisan Nasional. Kita boleh tengok sendiri. Kemudian kita tengok pula kepada Perikatan Nasional. Saya tengok Perikatan Nasional ni, lawak pun ada, sedih pun ada. Watak-watak dalam Perikatan Nasional ini ialah watak-watak yang mengkhianati mandat rakyat. Dia jadi menteri, jadi wakil rakyat, ada kedudukan atas gelombang yang rakyat bawa tahun 2018, tapi dia tak sabar. Dia nak jadi menteri kanan, dia nak jadi Perdana Menteri. Kat luar tu dia nak masuk, nak merasa juga jadi menteri. Maka dia jugalah yang ratib sebelum ini Kerajaan Pakatan Harapan ni anti Melayu. Yang ini dikawal oleh China, DAP. Dia jugalah. Yang PAS tu, kalau dulu ada sikit dah, Padang Mebok tu dah penuh dah. Angkut semua pakcik-pakcik tua 70-80 tahun, bubuh dekat situ semata-mata nak jadi kerajaan, saudara-saudari. Konon nak selamatkan negara ini daripada orang Melayu kena pijak. Cukup, saya ingat kita dah cukup dah dengan UMNO sebiji, ada lagi sebiji macam ini. Yang khianat, yang lompat, yang huru-harakan keadaan, ini yang dalam Perikatan Nasional ni bekerjasama dengan geng-geng UMNO dulu. Sekarang dia kata apa? Dia kata kita ni tak tentu strategi nak masuk pilihan raya. Jadi kita kena fikir ni, kita tak boleh nak masuk pilihan raya bersorangan. Saya serulah supaya kita runding balik dengan Pakatan Harapan. Marilah kita bersama-sama balik. Celaka betul lah. Pakatan Harapan ni ada Cina, kau tahu ke tidak? Tak boleh. Kan kau juga yang dulu kata kalau ada Cina tak boleh. Engkau juga yang kata dulu Melayu-Melayu Pakatan ni kena bully dengan Cina. Engkau juga yang kata. Engkau juga yang kata kami kena khianat mandat rakyat kerana taat kepada perjuangan dan perpaduan Melayu itu lebih penting daripada amanah dan mandat rakyat. Kepala otak engkau. Sekarang tak sampai 2 tahun, saudara-saudari, yang ini juga yang datang bercakap ni siapa dia? Mursyidul, Ketua Pemuda PAS dan sebagainya. Kita kena bincang balik. Kalau ada pimpinan Pakatan PKR lah, Pakatan Harapan tak boleh lama orang. Kalau ada pimpinan PKR yang pergi bincang balik dengan geng yang ni, memang saya akan sepak, saudara-saudari. Cukuplah kita kena sekali. Cukuplah. Saya bukan soal kena khianat, dia dapat jawatan tu, aku tak peduli pun. Soalnya, kalau saya berada di tempat saudara-saudari sebagai rakyat, saya kata kamu semua ni memang malaun sama je. Kamu sampai tak boleh membezakan yang kamu berbohong dan menipu rakyat. Hari tu kata macam ini,
hari ini kamu bergaduh, esok kamu maki hamun, lusa kamu keluar fatwa, lepas itu kamu peluk, kamu cium, kamu ingat, kami lupa apa yang berlaku. Tak boleh saudara-saudari. Saya nak beritahu bersatu PAS dan parti-parti yang dalam Perikatan Nasional tu lah. Pandai-pandai engkau lah. Dah kamu rasa hebat sangat, pandai-pandai engkau. Berani kamu khianat dulu, berani kamu jumpa balik kami untuk lawan dan dapat mandat baru daripada rakyat, saudara-saudari. Saudara Amin, kalau di Negeri Sembilan, geng-geng ini tak jumpa, tolong sepak awal-awal. Jadi sebab itu saudara-saudari, saya minta, memang betul UMNO, PAS, Bersatu akan main sentimen. Yang ini Melayu, yang ini itu, yang itu, macam-macam lah dah. Saya nak sebut begini saja. Saya memang tak suka politik daripada dulu. Dan saudara-saudari tahu. Orang tanya sebab apa menang dulu kamu bersara. Saya dah buat kerja saya. Bagi saya, bahagian saya untuk pahala saya dah dapat. Cukup lah. Saya tak perlukan wang, tak perlukan jawatan, buat apa? Cuma yang saya kurang selesa dengan politik dulu pun, yang saya tak ada masalah pun, saya bersara balik, buka syarikat, jaga syarikat. Sebab satu benda saudara-saudari, banyak orang dalam politik ni, dia masuk politik untuk dia saja, untuk kuasa dia je, untuk perut dia. Semua berebut-rebut nak jadi menteri, sampai sanggup hari ni maki, caci, esok cium semua ni. Benda ni tak berlaku kat kejiranan kita. Kalau kita duduk rumah kat Sikamat ni, kau gila tiap-tiap hari jiran 2 ekor ni bergaduh, esok dia pergi bercium, lusa dia bergaduh balik. Mana ada? Kalau dah marah tu sebab ada benda yang khusus kita marahlah. Ada prinsip dan garis yang kita tak boleh nak langkah. Orang politik tak macam itu. Hari ni dia maki, esok dia caci, lusa dia boleh jadi kawan baik. Dulu dia kafir, hari ni jadi fardu kifayah untuk sokong. Tak apa-apa. Sebab apa? Sebab semuanya pasal jawatan. Sebab bila dia dapat jawatan, dia jumpa lubuk emas, jadi menteri, boleh buat projek. Boleh buat projek, dia buat apa? Boleh kira komisen. Sebab itu kita berada dalam masalah yang ada sekarang ni, cerita kapal perang ni. Cerita kapal perang ni mudah, sebab ini melibatkan Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan melibatkan pertahanan negara. Bila pertahanan negara, takkan nak buka tender terbuka. Dia bukan macam tender cuci potong rumput tepi jalan. Dia tak boleh. Sebab kalau kita kata kami nak bina peluru berpandu sekian untuk tembak sekian, sila hantar tender kamu kat satu dunia. Mampuilah kau, mana boleh. Jadi memang perolehan dan proses tender yang bersabit dengan Kementerian Pertahanan dan Pertahanan Negara, dia memang sulit. Masalahnya, bila perkara ini sulit, dia jadi lubuk dan alasan kepada menteri-menteri yang tak amanah, yang fikir pasal diri dia sendiri, untuk dia senyap-senyap push untuk projek, buat yang ini, buat yang itu, kemudian dia tengok bahagian mana aku boleh masuk. Sama macam kapal LCS ni, Datuk Daniel dekat depan, dia dulu Admiral Laksmana, boleh tanya dia. Tentera laut, tentera darat, tentera udara, dia sama macam kita. Dia akan ada perancangan 10-15 tahun akan datang untuk blueprint pertahanan kita. Maka dalam 5 tahun akan datang, kapal ini yang kita bina tahun 70-an dah tak boleh pakai, sebab orang sekarang pakai kapal macam ini. Yalah, macam kita bawa kereta lah, orang dah bawa kereta zaman ini, kamu bawa kereta zaman 70-an, lepas tu ajak berlumba, mampuslah. Jadi memang perkara ini perkara biasa. Angkatan Pertahanan kita akan ada rancangan kapal apa nak bina, jet apa yang patut kita beli, kemahiran apa yang patut kita ada. Baik. Lepas dia bagi tu, dia kena hantar kepada kerajaan lah. Kerajaan yang baik dan jujur,
Dia tengok perkara ini dan dia serahkan kepada proses perolehan yang telus, yang perlukan maklum balas dan kepakaran tentera laut sebab dia orang yang nak berperang, yang perlukan kepakaran engineering daripada orang yang boleh buat kapal. Jangan kamu order kapal tapi bagi orang yang tak pernah buat kapal. Tapi menteri kita lain, saudara-saudari. Dia tengok ada permintaan daripada angkatan-angkatan tentera, dia tengok ting, ada projek ni. Projek ini projek rahsia. Tak payah buat tender terbuka ke apa ni, yang ini aku boleh corner. Mudahnya itu je yang berlaku dengan kapal LCS ni. Itu yang belanja 9 bilion, saudara-saudari. 9 bilion, kita dah bayar dekat 7 bilion. Kapal sebiji pun tak ada lagi. Saya nak tanya saudara-saudari, kita patut buat 6 biji kapal. Kita dah belanja sampai 7 bilion. Ada peruntukan 2 bilion saja lagi. Kapal yang pertama tu pun baru 50% lebih je siap. Kapal 2, 3, 4, 5 tu lagilah 2 baru mula, yang itu ada sikit-sikit. Kalaulah kita belanja habis sampai 2 bilion dan tambah lagi 2 bilion yang Hishamuddin kata, kita paling lajak pun 11 bilion, tambah lagi 2 bilion. Saudara-saudari rasa berapa biji kapal yang boleh siap? Ingat 6 biji siap ke? UMNO marah, Bersatu marah bila saya cakap. Kita paling hebat kalau dapat 2 kapal pun dah cukup baik, saudara-saudari. Habis macam itu je, kita takkan dapat dah kapal kita tu. Memang kita lawak, memang saya cerita orang gelak, tapi sedih saudara-saudari. 11 bilion habis, paling hebat kita dapat 2 kapal. Ini soal duit habis tu satu hal. Pergi bercakap dengan tentera laut, beritahu kat dia orang, minta maaf Laksmana, minta maaf Kapten, minta maaf kelasi askar. Kamu ada 2 biji kapal je. Peruntukan semua dah habis, kebajikan kamu tak ada, latihan semua tak ada. 2 biji kapal je saya. 2 biji kapal dalam keadaan perairan kita sekarang ini jadi tempat orang berebut. China pun masuk, Indonesia pun ada, Filipina pun ada. Di Selat Melaka, dalam keadaan kita ada serangan daripada lanun-lanun kepada kapal-kapal dagang. Memang cerita dia lawak, memang orang rasa celaka punya menteri. Bagi saya, Latif ke, Najib ke, Allah dah tetapkan nasib kamu. Kamu dah dapat, kamu dah bermewah. Bila kena masa kamu akan terima hukuman. Jawab di dunia, jawab di kubur. Yang itu saya tak kisah sangat dah. Yang saya kisah ni, daripada yang patut ada 6 kapal, paling hebat kita ada 2 kapal. Dan kita dah tak ada wang nak buat kapal baru. Kalau kita ada wang pun, ambil lagi 10 bilion nak ganti yang 4 biji kapal tu. Kita siap 4 biji kapal, orang lain ada 10 lagi kapal yang 10 tahun lagi moden daripada kapal kita. Sebab itu saya rasa kesan dia besar. Kesan dia bukan soal sakau duit saja. Kesan dia ialah kamu khianat. Khianat kepada rakyat yang kita kena tanggung sampai 10, 15, 20 tahun. Yang akan tanggung ini adalah jutaan rakyat Malaysia. Khianat, saudara-saudari. Sekarang ialah dia tak mengaku. Latif kata bukan isteri saya. Saudara-saudari, saya minta saudara-saudari yakin dengan saya. Dulu saya kerja lembu, jumpa saudara-saudari. Masa saya sebut awal-awal ada lembu dalam kondo, semua maki hamun saya. Semua serang, kena gari, masuk lokap, kena saman. Saudara-saudari, saya masih lagi di sini. Kerjaya politik saya makin naik dan makin naik. Menteri Shahrizad Jalil tah ke mana, suami tah ke mana, saudara-saudari. Najib dengan Rosmah dulu, memang betul, dia tekan saya, saman saya, tangkap saya.
Saya sebut awal-awal tu, sebut satu saja kena saman. Sebut satu saja kena saman. Awal-awal orang tak faham 1MDB semua ni payah. Saudara-saudari, bukan saya yang menangis hari ini, saudara-saudari. Najib di dalam Rosmah yang menangis, saudara-saudari. Sebab itu saya nak sebut kepada Bersatu, kepada Tan Sri Muhyiddin. Orang lain kamu boleh pelekeh. Aku jangan cuba. Cari pasal, saudara-saudari. Latif boleh nafikan apa yang dia nak nafikan. Dia boleh cakap ini bukan isteri saya lah, itu. Saya tahu cerita sebenarnya. Bila saya buka mulut berbanding dengan orang lain tidak berhadapan dengan risiko tangkap dan saman. Saya memang tak kisah masuk lokap, tapi kesian dekat anak bini. Takkan aku nak masuk lokap lagi umur macam ni. Jadi saya memang berhati-hati, saya semak semua. Saya tahu cerita sebenarnya dan kebenaran itu akan keluar satu demi satu. Latif sampai sekarang tak nafikan bahawa syarikat-syarikat yang saya sebut itu betul. Dia tak nafikan bahawa satu syarikat nama Mega P Asia Senderan Berhad, syarikat yang milik dia dengan Zainab ini adalah kontraktor pertahanan, dapat macam-macam projek. Dia tak nafikan. Dia tak nafikan bahawa Alize ini berkaitan dengan dia dan dapat ratus juta kontrak daripada kerajaan. Dia tak nafikan bahawa yang syarikat yang saya sebut itu dapat kontrak untuk supply spare parts. Dia supply putik kapas. Dia tak nafi, satu pun dia tak nafi. Saya tunggu dia saman, dia tak saman. Kalau ikut hati aku saman dia. Tapi kena tanya peguam lah. Sebab peguam saya kata kau ni dah gila. Biarlah orang saman. Tapi saya akan tunggu silap-silap hari. Kalau dia tak saman, saya saman dia. Supaya dia pergi ke mahkamah. Dan bila kita pergi ke mahkamah, kita boleh ambil jalan undang-undang untuk kita dapatkan dokumen-dokumen yang kita boleh tunjuk dekat mahkamah. Jadi cerita ni takkan habis. Jangan bimbang, cerita kapal LCS ni ada 1-2 bulan lagi tak habis. Banyak lagi benda-benda yang marah tu satu. Saya kesian. Saya kesian kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Kita kerja macam orang gila tiap-tiap hari. Nak bayar bil macam orang gila, nak simpan duit macam orang gila. Dia boleh sakau ratus juta macam itu saja, berjoli sakan dekat Singapura dengan pesta arak dan sebagainya. Saya tahu, saudara-saudari. Sebab saya dah bercakap dengan seberapa banyak orang yang terlibat. Jadi jangan bimbang, benda ni akan keluar. Cuma saya nak sebut kepada Tan Sri Muhyiddin satu saja. Tan Sri kata Perikatan Nasional ada bersatu dengan PAS ini adalah kumpulan-kumpulan yang membenci rasuah, yang boleh melindungi Melayu, saudara-saudari. Sekarang bola tu di kaki Tan Sri sendiri. Tan Sri nak buat apa, Tan Sri? Kalau betul Tan Sri kata orang Melayu wajar untuk undi Perikatan Nasional sebab Perikatan Nasional ini lebih bersih daripada UMNO. Perikatan Nasional ini menjaga Melayu kononnya lebih baik daripada Pakatan Harapan, bersih daripada UMNO. Apa kamu nak buat dengan Latif Ahmad ni? Saya akan tanya dan tekan, dan selagi bersatu tidak, paling kurang rehatkan Latif Ahmad daripada kabinet, saudara-saudari. Sampai itulah tiap-tiap hari saya yakin pengundi-pengundi dekat luar boleh bezakan antara tiga gabungan ini, yang mana fikir pasal perut, yang mana fikir pasal projek, yang mana betul-betul menawarkan khidmat untuk buat yang terbaik demi rakyat, saudara-saudari. Jadi jangan bimbang, ini kira warm up awal untuk pilihan raya. Orang-orang Seremban, boleh ke tidak dalam pilihan raya umum akan datang kita pertahankan Negeri Sembilan? Boleh? Saya minta saudara-saudari yang hadir dan yang menonton, kalau kita tahu kita ada tanggungjawab untuk memilih kerajaan yang jujur, amanah, cekap, cerdik, berilmu, kerajaan yang pentingkan rakyat. Jangan hanya dengar di sini,
Jangan hanya dengar di luar. Saudara-saudari, sebarkan dan yakinkan adik kakak kita, kawan-kawan kita, bahawa kali ini kita masuk pilihan raya, kita lantik kerajaan yang akan meletakkan rakyat sebagai raja. Boleh saudara-saudari? Ya, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa balik. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese nandri vanakam. Reformasi! Reformasi! Reformasi!